Ini pun satu usul juga, banyak juga hadis yang uh, menyatakan elok lah, menyatakan elok kita ni orang Islam hidup membujak, tidak berkahwin, hidup sendiri-sendiri lah. Dan kehidupan berkeluarga itu digambarkan sebagai sesuatu yang tidak baik. Di sepanjang sejarah Islam ada orang yang mengamalkan benda ni, ada kesannya, ada, walaupun tidak menyeluruh. Secara umumnya majoriti umat Islam tidaklah di mana-mana, tapi ada sebelumnya yang begitu. Salah satu faktornya ialah hadis-hadis ini. Selain daripada mereka mungkin daripada latar belakang agama lain yang ada konsep itu, yang ada kepercayaan itu, cara hidup kepaderian, kependetaan, atau kesamian itu, dia terpengaruh, terbawa-bawa, sebab dalam agama asal dia pun ada juga cara yang seperti itu, maka bila masuk Islam pun terbawa-bawa. Itu antara kesan lah, kesan. Banyak faktor. Salah satunya ialah hadis-hadis palsu ini. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh. Satu, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan iqtanahu li nafsihi wa lam yushghilhu bi zawjatin wala walad. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah kasih kepada seseorang hambanya, dia akan memilihnya untuk dirinya dan tidak menyibukkannya dengan isteri dan anak. Ini hadis. Maknanya kalau tanda-tanda seseorang itu dicintai Allah, dikasihi Allah, ialah dia tidak berkahwin dan tidak mempunyai anak. Tidak berkahwin itu suatu yang elok, dan tidak beranak isteri itu adalah sesuatu yang terpuji. Itulah kan sama kalau kita tengok ni dengan cara yang terdapat di dalam agama lain. Maknanya orang yang nak merapatkan dirinya kepada Allah, semestinya orang yang tidak ada hubungan dengan dunia. Dan dunia yang paling penting sekali, paling ketara sekali, ialah kehidupan berkeluarga, beristeri, beranak pinak. Itulah kehidupan dunia ni. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW ada sebut, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, at-tib, wan nisa was salah, wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Aku rasa kasih kepada dunia kamu kerana 3 perkara: wangi-wangian, wanita dan salat. Bagaimanapun salat dijadikan sebagai penyejuk hatiku. Mana di situ disebut kemewahan dunia, keseronokan dunia, dengan wangi-wangian dan wanita, perempuan itu sesuatu yang dikasihi, disukai Nabi SAW. Mana daripada dunia ini. Itu sebab apa Nabi SAW bersabda begitu. Kita kena tahu latar belakangnya. Sebab orang-orang yang biasanya nak beragama ini, agama lain selain daripada Islam, mereka macam mengatakan dunia ini menghalang untuk seseorang rapat dengan Allah, dekat kepada Allah SWT. Jadi dunia ni harta benda, termasuklah wanita, kalau lelaki, sebaliknya perempuan, kalau perempuan lelaki. Begitulah, dia kena putuskan hubungan itu. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW ni banyak ketika kan, kalau kita perhatikan, dia menunjukkan kecenderungan, kesukaannya kepada wanita.
Bukan nak tunjuk sangat. Sebenarnya nak menghapuskan, menghakis fahaman-fahaman lama tu. Bahawa tidak ada kaitan untuk kita rapat dengan Allah SWT, kerana benda-benda ni tak ada kaitan benda ni. Sebab itulah ketika dia nak bersolat misalnya, dia cium lagi isteri dia keluar, dan dalam hadis sebut dia tidak berwuduk pun. Nak ceritanya ketika hampir nak menghadap Allah pun masih ada lagi hubungan dengan isteri itu. Tidak seperti agama lain, dan ia tidak menghalang untuk seseorang itu bertaqarrub kepada Allah SWT. Itu kalau dalam komentar dia, itulah antaranya yang kita sebut. Tak apalah. Sekarang ni kita nak tengok hadis dulu. Ini hadis ni. Ini hadis yang pertama. Kita pergi kepada yang kedua, ya. Sebab saya belum dapat siapkan lagi nota ini sepenuhnya. Kita baca sini lah, bagaimanapun sekadar yang asas itu ada, ya. Yang kedua, an Anas rafa'ahu ya'ti 'ala an-nasi zamanun la an yurabbiya ahadukum jarwa kalbin khairul lahu min an yurabbiya waladan min sulbih. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana ia memelihara anak anjing lebih baik baginya daripada memelihara anak kandungnya. Itu sampai begitu sekali ditimbulkan rasa benci, tidak suka kepada anak pinak. Seterusnya kita tengok dulu contoh-contoh, lepas tu kita bincangkan insya-Allah. Yang ketiga, Ali bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atat ala ummati 380 sanah faqad halat lahumul uzbah wat tarhib. Sebenarnya tak apa lagi kita ambil yang begini dalam kitab, ya. Sebenarnya wat tarahhub ala ru'usil jibal, sepatutnya begitu. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba tahun 380 kepada umatku, halallah kepada mereka hidup membujang. Halallah kepada mereka hidup membujang dan bertapa di atas puncak gunung-gunung. Itu yang ketiga, contoh yang ketiga. Itu sekadarnya saya bagi di sini 3 contoh. Baik, kita tengok semula yang mula-mula tadi. Ini. Apabila Allah kasih kepada seseorang hambanya, dia akan memilihnya untuk dirinya dan tidak menyibukkannya dengan isteri dan anaknya. Ini lebih kurang kalau kita tengok dia cuba kan, hadis-hadis palsu, dia cuba nak ikut hadis-hadis sahih. Sebenarnya banyaklah yang seumpama ini, bila Allah kasih kepada seseorang itu dia begini. Yang sahih pun ada, tapi ni tak ada. Ataupun man yuridillah, sesiapa yang Allah SWT mahukan kebaikan untuknya, yufaqihu fid din misalnya, dia akan memberi kefahaman yang mendalam tentang agama kepadanya. Itu tanda Allah nak baik orang itu, tanda Allah suka seseorang tu begini-begini. Dia cuba begitulah juga. Jadi sekali dengar tu kepada orang yang tak ada asas langsung agama, dia boleh terpengaruh. Maknanya kalau Allah kasih kepada seseorang, Allah pilih untuk dirinya macam-macam, dia ibadat semata-mata. Sebab itu ada segolongan manusia dalam Islam ni, dia lebih mengutamakan itu, kehidupan yang mulia, dikaitkan pula dengan Al-Quran. Dikaitkan pula dengan Quran, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, untuk mengabdikan diri kepadaku, tidak kujadikan jin dan manusia ni melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi beribadat kepada Allah tu sepenuh masa lah, ibadat khusus itu yang dimaksudnya. Jadi sama juga dengan yang ni, Allah SWT pilih dia untuk dirinya, maksudnya untuk beribadat kepadanya sahaja, dan ia tidak menyibukkannya dengan isteri dan juga anak. Jadi ini salah satu contoh, dan banyak lagi yang seumpama ini. Sehingga kalau kita perhatikan, ini
Hadis ini ada dalam Al-Mawdu'at Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi memasukkannya dan buat tajuk ni. Bila dia buat tajuk, maknanya ada banyak lagi. Macam kita lah, kita buat usul, maknanya di bawahnya ada banyak. Bukan satu, dua saja, tidak. Banyak. Bahkan Ibn al-Jawzi, ni cuba kita tengok di sini. Ibn al-Jawzi mengemukakan hadis ni lah. Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang panggil berdusta atas nama Rasulullah ni. Dikatakan Rasulullah bersabda. Maknanya hadis ini dikatakan marfu'. Dalam istilah yang lain marfu'. Marfu' tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikaitkan dengan Nabi, sabda Nabi ke, perbuatan Nabi ke dan sebagainya. Macam ni. Cuba kita tengok ni. Inilah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Jawzi dia ada sanad. Sanad yang karut pun ada ni antaranya yang dia bagi. Maknanya dia ambil cerita ni dengan bersanad juga. Sanad yang karut lah. Sekadar nak tahu siapa yang bertanggungjawab, itu saja. Bukan ada keberkatan apa ni. Setengah-setengah orang dia kata berkat hadis ni belajar sebab sanad dia. Bukan semua sanad tu bagus-bagus. Bukan semua dalam sanad tu perawinya bagus-bagus. Yang bagus-bagus tu ialah mudah-mudahan Allah SWT bagi berkat kepada ilmunya. Tetapi kalau hadis-hadis maudhu' ni dia tidak begitu. Tak ada keberkatan sebenarnya pada perawi-perawi dia. Perawi-perawi dia telah penipu sebenarnya, perosak agama. Bukan nak bawa berkat, bawa binasa. Cuba tengok ni. Lepas tu Ibnul Jauzi kata, ni maksudnya jilid 2 muka surat 279. Begitulah. Hadza hadithun mawdu' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mawdu' atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia sebut gini. Dia sebut gini sebab besar maknanya. Reka hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar dah. Man kadzaba alayya ala Rasulillah. Maudhu' ala Rasulillah. Man kadzaba alayya muta'ammidan, itu dalam hadis. Sesiapa yang berdusta dengan sengaja dia tahu dah. Tapi dia buat juga atas namaku sesuatu hadis. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, kan itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni bukan senang nak dapat. Tapi kalau yang ni sepakat ulama, man kadzaba alayya muta'ammidan memang mutawatir. Mutawatir lafzi, bukan maknawi sahaja. Tinggilah kira-kira. Yang banyaknya mutawatir lafzi maknawi, ataupun tawatur al-qadri al-mushtarak, istilah yang lain, benda sama. Qala ad-Daraqutni Ishaq bin Wahab kadzab matruk haddatha bil abatil. Ishaq bin Wahab pendusta besar, matruk perawi yang tidak dipakai. Di bawah sikit kalau kita belajar dalam tertib jarh itu, kritik terhadap perawi itu, kadzab itu atas lagi, matruk di bawah sini, bawah sikit, tapi tak boleh pakai jugalah, tak boleh pakai. Haddatha bil abatil, dia meriwayatkan hadis-hadis yang mengarut. Ini kebiasaan dia. Cuba kita tengok di sini, saya gariskan. Ishaq bin Wahab al-Allaf. Inilah dalam banyak-banyak perawi ni, dalam rantaian perawi ni adalah mana-mana tu. Di sini ada satu saja sudah cukup. Kadang-kadang hadis maudhu' ni ada beberapa. Mata rantai dia tu perawi-perawi pendusta besar. Kadang-kadang satu saja sudah memadai. Kalau kita tak kaji semua, jumpa satu sudah cukup dah. Boleh berhenti dah buat kerja, cukup. Tak perlu kita tahu setiap seorang perawi dia. Kalau tahu seorang saja sudah cukup, boleh dah buat putusan. Cuma kalau nak detail lagi, akan disebutlah perawi ni gini-gini. Cuma bukan semua perawi itu yang tidak baik, kan? Ada yang disebut baik. Jadi sebut baik pun tak berguna kalau ada pun, asalkan dah ada satu, memang tak boleh pakai dah hadis tu. Itu kata Daraqutni.
Hadithun akhar, ada lagi hadis lain yang ada kaitan dengan cerita ni juga, dengan usul ni juga, iaitu yang diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Mus'ab daripada Muhammad bin Ali, daripada ayahnya, daripada datuknya. Muhammad bin Ali. Muhammad ni maksudnya Muhammad Al-Baqir, imam yang kelima Syiah, imam 12. Daripada ayahnya Ali. Ali maksudnya Ali Zainal Abidin. Daripada datuknya Ali Zainal Abidin, anak kepada Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein anak kepada Sayyidina Ali. Datuknya maksudnya Sayyidina Ali lah. Itu. Ni sanad ni Muhammad bin Ali an abihi an jaddi. Selalu kan kita bertemu ada setengah-setengah sanad tu an abihi an jaddi. Ya, ada banyak. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Kalau ada sanad ini, dia ada di bawah ni Al-Hakam bin Mus'ab, tolak. Begitu ya. Mudah je kepada orang yang ingat nama perawi ni dan ingat saluran riwayat ni, tu mudah. Dia kata apa? Riwayat daripada Ibnu Abbas. Kononnya kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yara ahadukum ba'da 60 wa ma bihi jarwu kalbin khairul lahu min an yara waladan li sulbihi." Kadang-kadang dari segi bahasa lah, kalau kita nak bincang hadis-hadis maudhu' ni, bahasa dia pun lemah. Bahasa dia tu dari segi susunan bahasa Arab memang lemah lah. Macam salah satunya yang ni. Tapi kita tidak nak bincang itulah. Mana kalau seseorang apa ni tengok, dia kata selepas daripada tahun 60 hijrah lah kira-kira. Wa ma bihi jarwu kalbin, ini apa ni? Itu dari segi bahasa dia lemah. Tapi saya tidak maksud itulah. Kalau nak bincang kelemahan yang terdapat pada hadis-hadis maudhu' dari sudut bahasa, banyak. Bahasa tu saja dah boleh membantu kita untuk menghukum sesuatu hadis tu. Wa ma bihi jarwu kalbin, agaknya lah, maksud dia tu anak anjing yang ada pada tahun itu atau padanya itu lebih baik lagi daripada dia melihat anak kandungnya. Gitu lebih kurangnya. Makna anak anjing selepas pada tahun 60 lebih baik lagi daripada anak manusia. Lebih baik lagi daripada anak manusia. Kalau kita tengok sekarang ni memang nyata juga benda ni. Apa di kalangan orang kafir lah, di barat tu kan, anjing tu lebih itu lagi, tak mahu kahwin, dia pakai anjing saja, duduk sama dengan anjing saja, lebih baik lagi dia pelihara anjing daripada pelihara anak. Kan ada yang berfahaman begitu, tapi mereka tak ada kaitan dengan hadis ni. Yang ada kaitan dengan hadis-hadis ni orang Islam. Orang Islam. Cuma kepada yang faham cara hidup bermasyarakat, tamadun manusia ni, dia kalau tengok hadis ni, dia kata Islam macam ni kau mengajar pula, itu satu masalahnya kepada dia. Tapi kepada setengah-setengah masyarakat barat yang sudah jemu dengan pergaulan dengan manusia, tak percaya lagi kepada manusia tu, kadang-kadang dia hidup gitu. Cara hidupnya lebih baik begitu, lebih baik dengan binatang. Itu tak ada kaitan dengan hadis. Yang ada kaitan dengan hadis ni malangnya orang yang lurus, yang ikhlas, hatinya betul nak beragama, tiba-tiba kena benda macam ni. Dan biasanya yang membujang, tak mahu kahwin, tinggal dunia ni orang-orang sufi lah. Kalau di kalangan umat Islam ni, orang-orang sufi, macam-macam tarekat tu, memang mereka menggalakkan pengikut-pengikutnya begitu. Bukan semua sufi ya, takut-takut salah faham. Bukan semua, tapi banyak daripada mereka memang menggalakkan begitulah, tinggal dunia. Jadi kalau tidak ada anak sendiri, macam mana nak teruskan dakwah, nak teruskan usaha agama ni kalau tak ada anak? Pernah ada satu orang, ini saya cerita secara umum lah, pernah ada satu orang bertemu dengan saya, dia masih muda lagi gitu-gitu, cerita lama lah, dia bimbang dengan keadaan masyarakat yang teruk-teruk ni sampai dia tak mahu kahwin. Dia cerita dengan saya macam mana kalau dia pilih cara macam tu. Kalau saya rasa
Susahlah nak jaga anak-anak nanti akan datang. Dan nak dapat isteri yang baik pun susah juga. Lebih baik kalau kita sendiri macam mana. Saya kata dekat dia, alhamdulillah, kesan kata-kata saya tu dia berkahwin. Lepas tu sekarang dia dapat anak ramai dah. Saya kata gini, mudah. Bagi saya lah, cuba fikir ni satu je. Satu poin saya nak bagi. Kenapa perlu kahwin? Walaupun dalam keadaan yang awak kata tak bagus lah zaman sekarang ni begini-gini, teruk lah. So kita susah nak cari isteri yang solehah, macam-macam lah. Nak didik anak susah, begini. Manusia ni terus ada ke tidak? Yang kafir ke, yang jahat ke, yang apa, terus ada kan? Terus ada anak. Kalau kita yang baik-baik ni tidak kahwin, kita kan akan mati. Kita akan mati. Jadi siapa yang nak menghadapi anak-anak cucu orang yang jahat? Anak-anak cucu orang yang jahat, orang yang tidak beragama, orang-orang fasik tu. Kalau kita dia tak berani kahwin dan tak dapat anak, kita akan mati. Setakat tu je lah. Jadi yang jahat tu terus menerus ada. Yang baik terhenti. Kalau macam tu tak kena tu. Itulah salah satu hikmat kahwin itu. Kita kena berani lah. Kita kena berani, kita kena usaha lah. Setakat mana yang kita dapat. Ikut mana-mana pun kita ada zuriat. Zuriat kita akan lawan pula benda. Barulah seimbang. Kalau tidak, kalau macam ajaran orang kafir itu, macam padri dan sebagainya Sami, seseolahnya menghentikan zuriat orang baik. Jadi yang jahat tu terus ada. Macam mana nak menghadapi mereka, nak bimbing mereka? Dia masuk itu. Lepas tu dia cerita dia nak kahwin. Dia kahwin lah, alhamdulillah dia dapat anak ramai je. Tak ada apa-apa, okey pun apa. Jadi itulah bendanya, kadang-kadang manusia ni ada ketika dia mari terfikir begitu. Dia terfikir begitu. Jadi sebenarnya ini sedar tak sedar adalah perancangan musuh sebenarnya. Puak-puak zindik yang tidak mahu Islam ni berkembang. Islam ini terpelihara. Dan dipengaruhi syaitan sebenarnya. Sebab syaitan nak sangatlah orang-orang yang jahat tu terus ramai. Terus berpanjangan zuriatnya. Dan orang-orang yang baik pula putus zuriatnya. Dan inilah yang dilakukan oleh beberapa agama dalam dunia. Dan inilah salah satu keistimewaan Islam. Yang orang tak nampak. Orang kafir tak nampak. Kalau dia nampak, dia istimewa sangat Islam. Sebab apa? Islam lah yang meneruskan zuriat yang baik. Untuk menjaga, mengawal, membimbing masyarakat yang terpesong itu. Kalau tak ada mereka, ini macam mana? Jadi ini semua ni sebenarnya ke arah itulah. Sama ada terpengaruh dengan agama lain, ataupun bisikan syaitan sebenarnya. Supaya kebaikan itu terhenti dan kejahatan itu berterusan. Maka dibawalah cerita-cerita macam ni. Cuba kita tengok di sini apa dia kata. Ini adalah hadis maudhu' juga. Wal muttaham bihi al-hakam, yang tertuduh dalam mereka hadis ini ialah al-hakam tadi, al-hakam bin Mus'ab. Al-hakam bin Mus'ab. Kata Ibnu Hibban, la yajuzu al-ihtijaj bil hakam wala asla li hadzal hadis. Tidak harus kita berhujah dengan hakam. Kalau ada dia ni tak boleh pakai hadis dia. Dan hadis ni tiada asalnya. Maknanya palsu, tiada asal. Tak ada asasnya. Kita tak boleh jadikan asas dalam kehidupan kita. Dan tidak ada asalnya, maknanya yang dhaif apa pun tak ada. Bahkan ia maudhu'. Ini dari segi perawi dia tu. Kalau lihat dari sudut riwayat, maka ada perawi-perawi seperti ini. Kalau lihat dari sudut dirayah, macam tadilah kita sebut, ini pengaruh agama lain. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Dalam Quran sebut kan, rahbaniyah, la rahbaniyata fil Islam. Nabi kata tiada cara hidup kepadrian, kependitaan dalam Islam. Apa maknanya?
Sebab bila padri tu, cuba tengok kan, dia tak kahwin. Itulah yang terbaik. Orang yang terbaik di sisi Allah ialah yang tidak kahwin. Perempuan pun sama. Jadi kan kesian. Padahal hakikatnya tidak berlaku. Kalau kita baca sejarah-sejarah padri-padri Kristian itu teruk sebenarnya. Kotor sangat. Kotor sangat. Sebab apa? Sebab dia melawan sifat semula jadi manusia itu. Maka banyaklah berlaku penyelewengan di kalangan mereka itu. Sebab manusia tak boleh buat. Itu bercanggah dengan fitrah semula jadi manusia. Dan itulah sebabnya Nabi SAW diutuskan untuk menghapuskan kependetaan yang telah berleluasa dalam dunia pada ketika itu. Sekarang ni pun yang mana ikut tu bagi dia yang terbaik, yang terpilih ialah yang tidak kahwin. Jadi yang kahwin ni semuanya tidak baiklah ikut mana-mana pun. Pengaruh dengan dunia lah. Ini adalah fahaman yang salah. Islam bukan begitu. Jelas dalam hadis disebutkan la rahbaniyata fil Islam. Kalau dalam Quran pun ada sebut warahbaniyatan ibtada'uha. Cara hidup kepadrian yang mereka ada-adakan. Ini bid'ah. Yang mereka ada-adakan. Bukan Allah pernah suruh mereka buat begitu. Bukan Allah pernah tetapkan supaya mereka hidup dengan cara itu. Tak pernah. Lepas tu setelah mereka buat, mereka ada-adakan bid'ah tu, fama ra'auha haqqa ri'ayatha. Tak dapat nak jaga juga pun memang. Sebab ia bercanggah dengan fitrah. Tak dapat nak jaga juga. Dan kalau kita tengok Nabi SAW macam mana dengan sahabat-sahabat dia kan, bila dia tahu ada sahabat yang tak mahu kahwin kerana nak beribadat, dia panggil, aku paling takut pada Allah, aku kahwin, aku makan, aku tidur, dan seterusnya. Dalam hadis kita tengok berlaku ni ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan Islam tidak membenarkan begitu. Jadi untuk membujang ni akibat daripada itu macam-macam pula berlaku. Akibatnya itu ada yang kasihkan dirinya. Sampai begitu. Kasihkan dirinya. Kasih itu macam-macam pula caranya. Kalau zaman dahulu teruk betul. Seksa lah. Dia kacipnya batu tu sampai hancur, merau lah sekali. Bukan ada bios apa ni kemajuan perubatan apa, ataupun dipotong terus kemaluan itu. Itu caranya. Kalau tidak dia tak masih lagi ada keinginan itu. Mungkin ketika-ketikanya dia ada mari kecenderungan itu semula jadi manusia tu. Jadi untuk menghapuskan terus benda tu supaya tak ada harapan, potong terus. Itu makna kasih. Ada berlaku orang-orang yang tapi ahli bid'ah lah. Ahli bid'ah di kalangan umat Islam ni ada. Dia dipanggil mujawir. Mujawir ni orang yang jaga kubur. Dia buat penyembah kubur. Jadi yang akan bertugas, bekerja untuk mengawal kubur, jaga kubur. Jadi kalau orang nak pergi, dia bagi air, berkatlah kononnya. Dia penjaga kubur tu, ramai daripada mereka dulu-dululah adalah orang-orang kasih. Kasih itu maknanya khasi. Yang sebahasa Arabnya khasi, kita panggil kasih, lembu kasih. Supaya apa? Supaya dia tak ada fikir dunia, dia duduk situ je. Itu pun salah dah. Apa perlu jaga kubur macam tu? Itu pun salah dah. Tempat kita ni alhamdulillah tak ada. Kalau di luar banyak sangat tu. Saya pernah ke Mesir, pergilah saja kita nak pergi ya. Nak tengok semua, nak tengok. Pergilah kubur Sayyidina Husain. Katanya kononnya kepala Sayyidina Husain di situ, tubuhnya di Karbala. Itu semua terkarut semua. Jadi pergi tu dia ada mujawir dia. Bila kita nak masuk tu dia bagi air, dia bagi sesuatu macam orang Hindu, dia bagi prasad, dia panggil. Prasad tu bagi sesuatu lah yang itulah dipersembahkan kepada berhala tu. Berkat lah kita makan itu, berteh ke apa ke. Dia bagi air ke. Jadi sebelum masuk tu minumlah dulu. Betul-betul macam Hindu, macam orang kafir. Dia orang Islam di Mesir, tak jauh mana Azhar University tu. Tapi dia tak mau pakai, buat apa ada Azhar
Ha? Tak jauh mana. Jadi dia bagi saya pun ambil juga. Kita paling kita buat cuma nak masuk tengok dalam tu apa ada dalam. Teruk memang dia Mesir pun bid'ah ni teruk. Dia khabar tu kubur tu. Pergi duk kocok senyap setengah jam. Duduk letak kepala dekat kubur, tak apa dia minta tu. Dah syirik teruk umat Islam ni. Begitulah yang berlaku di kubur-kubur tu. Dia ada orang-orang yang khusus yang menjaga dia. Sebab kubur ni bukan sembarangan. Dia ada dengan pintu, kunci. Lepas tu dihiasnya begitu cantik. Dia kena ada orang jaga. Nak salin kain tudung kubur tu macam-macam lah. Lepas tu ketika nak buang, nak salin yang lain tu, nak potong-potong bagi kepada orang ni, ambil berkat buat balik, jadikan azimat. Ini dipanggil, kalau Hindu prasad dipanggil. Prasad tu bahasa Melayu persada dia panggil. Tapi persada Melayu tu makna lain pula kan. Prasad dia panggil. Macam pertapa tu, pratap. Pertapa tu bahasa Sanskrit juga. Dia daripada situ. Cuma kita kata pertapaan itu pun ajaran agama lain. Dalam Islam tak ada. Jelas dah. Dalam Quran ke dalam hadis sebut la rabbaniyata fil Islam. Tetapi sampai begitu sekali umat Islam ni terpengaruh. Betul lah. Bila kita tengok keadaan itu kan, kita baca hadis yang sahih betul. Kamu akan ikut umat lalu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta, semihasta kan. Yang Nabi sebut dalam beberapa hadis itu memang betul. Yang orang dahulu buat tu kita pun ada. Cuma tidak majoriti lah. Di luar negara memang ada tu. Dia kerja dia apa? Mujawir tu. Pasang lampu nanti malam, pasang lampu. Bubur minyak. Kalau zaman dulu bubur minyak. Jadi ada satu kerja pula. Nak wakaf minyak. Untuk dinyalakan lampu di kubur tu. Ini cerita kuburiyun. Kuburiyun ini dia ada satu bab pula. Umat Islam yang menyembah kubur. Yang berkepercayaan kubur ni banyaklah kelebihan. Banyak kelebihan. Macam saya sebut malam tadi kan, ada yang mendakwa pergi belajar dengan imam-imam tertentu di kubur. Kononnya belajar. Tak tahu belajar macam mana. Jadi semua ni dia ada lampu, dia pasang lampu. Jadi kalau zaman kemudian ini bayar bil lah, bil api tu, elektrik. Jadi dia itu dapat pahala, dapat berkat. Umat Islam kan habis duit dia kerana benda sia-sia begitu. Bahkan kalau kita tengok kubur-kubur kan, kita pun kadang-kadang terkeliru. Ingatkan masjid dengan kubur bukan main besar je kan. Rupanya bukan kubur. Itulah keadaan umat Islam. Dan salah satu orang yang terlibat dalam menjaga kubur itu ialah mujawir, dia panggil. Dan ini ada kaitan dengan inilah juga hadis ni. Dia ingat macam khusus untuk ibadat lah tu. Kiranya hidupnya khusus untuk ibadat, untuk memudahkan kerja orang-orang yang nak beribadat. Begitu sekali kesesatannya. Akibatnya hadis-hadis macam ni lah. Ini pun ada sebab juga. Ini pun salah satu punca juga. Baiklah, kita pergi seterusnya daripada Anas. Ini rafa'ahu. Mana bila kata rafa'ahu, maknanya dia kaitkan dengan Rasulullah lah. Tidak kata berhenti setakat Anas. Anas itu kan sahabat Nabi SAW. Bila dia sebut rafa'ahu, maknanya Anas mengaitkan apa yang tersebut kemudian ini dengan Rasulullah. Itu maknanya rafa'ahu. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun la an yurabbiya ahadukum jarwa kalbin khairul lahu min an yurabbiya waladan min sulbihi. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana ia memelihara anak anjing lebih baik lagi baginya daripada memelihara anak kandungnya sendiri. Ini kalau kita tengok di dalam kitab-kitab hadis maudhu', banyak sebenarnya. Ini yang saya pilih lah, yang saya pilih. Antaranya ialah dalam Al-Fawaidul Majmu'ah.
Al-Fawaidul Majmu'ah ni karangan Asy-Syaukani, seorang alim daripada Yaman yang sangat masyhur itu. Dia pun ada juga kitab tentang hadis-hadis maudhu'. Begini hadisnya yang samalah. Rawahu Tammam an Ibn Abbas marfu'an. Tapi dia ambil daripada Ibnu Abbas secara marfu'. Yang ni daripada Anas. Daripada Anas. Mana sahabat-sahabat kan dikaitkan dengan ajaran-ajaran yang menyalahi agama ni begitu banyak sekali. Mana sahabat lah yang menyampaikan kepada orang kemudian. Teruklah kalau sahabat ni kalau macam tu. Dah lah di satu pihak Syiah kata sahabat-sahabat ni reka hadis, reka Quran. Itu satu pihak, satu hal itu. Berapa ramai ada situ. Yang ni pula yang buat hadis palsu pula yang tak ada kait dengan Syiah, tak ada kaitan dengan Syiah. Golongan yang lain pula. Semuanya untuk memancing umat Islam supaya jadi sesat. Di belakangnya adalah syaitan, permainan syaitan. Kalau tak kena pancing ni, kena pancing ni. Gitulah keadaannya. Masing-masing terus berusaha. Tinggal lagi kita lah. Kita. Kalau kita jadi seperti ikan, kenalah. Bila tengok yang menarik tu, bila tengok umpannya tu, yang menarik tu. Tapi kalau kita ada ilmu, insya-Allah kita terselamat daripada keadaan itu. Jadi mangsa. Ini rawahu Tammam an Ibn Abbas. Kalau riwayat Tammam ni banyaklah hadis-hadis maudhu' ni. Hadis-hadis maudhu' dalam kitab dia. Kata Al-Haythami, "Za hadithun maudhu'." Ini hadis maudhu'. Wa rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim juga meriwayatkannya dalam Hilyah, Hilyatul Awliya, perhiasan para wali. Jadi kitab Hilyatul Awliya tu ada banyak yang bagus pun banyak, tapi dia bercampur bau. Kitab-kitab yang seperti ini kepada orang yang tak ada asas untuk menilai hadis, jangan bacalah senang. Jangan baca. Nasib baiklah tak ada terjemahan. Kalau ada terjemahan, baca tu. Ada? Indonesia terjemah. Hilyatul Awliya. Itu bahaya tu. Ada juga satu golongan ustaz ni dia tahu terjemah. Ada mana-mana percetakan, mana-mana penerbit mau keluar, dia kira terjemah, dia ambil upah, dia tak tahu apa pun. Sebab tu banyak terjemahan-terjemahan ni. Ini satu hal juga pokok ustaz. Setakat yang saya tahu macam Durratun Nasihin, itu memang ada lah. Itu pun berapa banyak benda yang mengarut dalam. Jadi Hilyatul Awliya ni dia ada beberapa jilid sebenarnya, 3-4 jilid juga. Usaha tu. Sampai terjemah begitu. Iyalah, sebenarnya kalau dalam batas keilmuan tak jadi masalah. Baguslah. Boleh orang tumpah. Tapi kepada yang berilmu, yang tak ada ilmu jadi mangsa, itu masalahnya. Dia ingat kan Abu Nu'aim kan perawi Bukhari, perawi Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, bukan main, hebat. Jadi kita tak boleh pakai begitu. Tak boleh pakai pengarang dia ni orang bagus jadi semuanya bagus. Tak boleh gitu. Kalau pakai itu silap. Itu tak kena masuk lah tu, tak kena masuk. Baca kitab Imam Syafi'i sekalipun kena tahu dia yang menentukan ialah perawi-perawi, bukan Imam Syafi'i. Yang menentukan ialah perawi-perawinya. Sebab itu gunanya dia bawa apa ni sanad itu. Kalau tidak, apa gunanya bawa sanad? Ceritakan saja isi dia. Mana imam-imam dahulu dia bertanggungjawab dengan cara dia, sebab dia kira orang dah belajar ilmu ni. Bila belajar ilmu ni jadi selamatlah. Jadi selamat. Baiklah. Seterusnya rawahul Hakim fi tarikhihi min hadithi Anas. Tapi Hakim dalam tarikhnya meriwayatkan ini sebagai hadis Anas seperti yang kita kemukakan tadi. Jadi lafaznya ya'ti 'alan nasi zamanun la an yurabbiya ahadukum jarwa kalbin khairul lahu min an yurabbiya waladan min sulbihi. Seperti hadis yang kita baca tadi. Begitu. Wa akhrajahu aidan fi mustadrakihi. Mustadrak Hakim ni kononnya nak menyebutkan, mengemukakan hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim.
Tidak disebutkan, ini tak ada ni, oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi ia menepati kononnya syarat Bukhari dan Muslim. Ramai ulama mengatakan dia tu sendiri bagus, cuma dari segi kitab tu dia tak sempat nak semak dengan sepenuhnya, dengan teliti betul. Jadi dia banyak lagi nak buat kerja atas kitab dia tu, tapi dia tak sempat. Dengan sebab itulah banyak tersebarnya sesuatu yang tidak tepat sebenarnya kalau dikatakan menepati syarat Bukhari dan Muslim. Jadi banyaklah ada maudhu' di dalam tu, termasuk ini. Di dalam mustadrak dia juga ada sebut waqala, dan dia kata. Tetapi kadang-kadang dia komen, kadang-kadang dia tak komen. Sebab itu ulama kata kalau nak baca kitab mustadrak ni jangan tinggal baca Talkhisul Mustadrak oleh Imam Zahabi. Jadi kalau yang dicetak lah, yang ada dengan saya, dan dalam Syamilah ni pun sama juga. Dia ada bersama, kalau Mustadrak di bawah dia tu dia ada Talkhis Mustadrak terus dalam kitab yang sama untuk memudahkan orang. Sebab ulama-ulama pesan kalau nak baca kitab tu kena baca dengan Talkhis Al-Mustadrak. Sebab kadang-kadang yang dia tidak komen, ini tak apa dia komen. Kalau dia tidak komen, jadi orang ingat sahih. Padahal banyak lagi yang dia tinggal, dia tak komen itu yang tak sahih pun. Zahabi sebut ini sebenarnya tak tepat seperti dia kata. Hadis ini sebenarnya maudhu'. Dia komentar dia, Imam Zahabi. Setengah-setengah orang kata kalau Imam Zahabi mengesahkan, dah boleh pakai. Jangan lagi. Saya banyak pengalaman dengan kitab ni. Saya banyak tahulah kitab ni. Kadang-kadang yang Imam Zahabi tak komen, yang sebenar bukan boleh pakai lagi. Banyak lagi yang orang lain kritik pula. Orang lain kata ini hadis ni pun tak boleh pakai. Jadi maknanya nak baca kitab tu mesti kena teliti betul lah, kena berhati-hati. Bukan sahaja rujuk kepada Imam Zahabi berpada dengan kitab Talkhisul Mustadrak itu, tapi kena tengok juga kitab-kitab lain, barulah selamat. Kalau tidak, terkena kononnya menepati syarat Bukhari. Padahal syarat itu masih terlalu luas. Syarat yang sebenarnya ialah syarat yakni perawi Bukhari dalam riwayat usulnya, bukan riwayat mutaba'atnya. Jadi bukan riwayat ta'liqnya. Dia pakai semua dalam riwayat ta'liq tu, kalau ada nama tu, itu pun syarat Bukhari. Dalam riwayat mutaba'at perawi dhaif pun, itu pun syarat Bukhari. Padahal yang tepatnya bukan begitu. Kepada orang yang tak belajar, dia keliru lah. Apa dia kata? Tafarrada bihi Saif bin Miskin wa huwa wahin wa Muntasir bin Umarah ibni Abi Dzar huwa wa abuhu majhulan Saif bin Miskin bertafarrud, bersendirian, berseorangan dalam meriwayatkan hadis ini. Bila tafarrud, wahuwa wahin, sedangkan dia ni seorang perawi yang lemah. Wahin tu dhaif, perawi lemah. Dan ada lagi perawi di atas tu, Muntasir bin Umarah bin Abi Dzar, mana cucu Abu Dzar Al-Ghifari kononnya. Kadang-kadang orang ni dia kaitkan dengan anak orang tu, dengan cucu orang ni, orang hebat. Padahal tak ada pun. Itulah penipuan ni kan. Dahsyat penipuan. Dia dan ayahnya, Muntasir dan ayahnya Umarah. Muntasir bin Umarah bin Abi Dzar. Muntasir bin Umarah bin Abi Dzar. Maknanya Muntasir itu cucu dia. Sedangkan dua orang ni, anak dan cucu Abu Dzar ini majhul. Tidak diketahui. Ada ke tidak tahu. Cucu anak dia sungguh yang macam tu. Tak tahu. Ulama tak tahu. Jadi bila begitu, cuba tengok ni, nombor 4. Rawahu Saif bin Miskin talif. Dia ni perawi halik. Talif tu mana? Halik. Ini lafaz ta'dil, lafaz jar yang teruk. Punah. Talif tu mana? Punah. Ini perawi punah rana.
Dia meriwayatkan daripada Muntasir bin Umarah bin Abi Dhar, daripada ayahnya, daripada datuknya. Ni kan banyak kan, dalam sanad-sanad ni, daripada seorang perawi, daripada ayahnya, daripada datuknya. Ini banyak. Tapi kebanyakannya tak kuat lah. Kebanyakannya dhaif. Kena ingatlah, kalau an abihi an jadi, seorang perawi an abihi an jadi, kebanyakannya tidak kuat. Ada beberapa yang boleh pakai, ada beberapa. An Amr bin Shu'aib an abihi an jadi, itu boleh pakai. Itu pun ada yang kata dhaif. Kalau yang lain semua okey, yang lain semua okey, perawi sahih belaka, tapi itu ada, dia tetap jadi dhaif. Ada yang kata dhaif. Ada yang kata tidak, ia bergantung kepada perawi yang lain. Kalau perawi yang lain hasan, dia hasan. Kalau perawi yang lain sahih, dia sahih. Jadi khilaf juga itu pun. Ni komen di sini daripada kitab ni. Abu Dhar ini fi nufusil muslimin manzilatun azimah. Kedudukannya sangat besar di hati umat Islam. Abu Dhar Al-Ghifari, sahabat Nabi kan, kalaulah ada anak dan cucunya memang meriwayatkan daripada dia, kenapa hadis ini hanya diketahui oleh anak dan cucunya saja? Ini pun salah satu tanda kepada ahli hadis, dia ini satu petanda bahawa benda tu tak benar. Sebab apa? Orang yang sebesar Abu Dhar itu bukan seorang dua pengikut dia. Mesti ramai pengikut-pengikut dia. Bila ramai pengikut dia, kenapa benda ni hanya diketahui oleh Saif ni saja? Saif bin Miskin ni saja. Miskin sungguh dia ni. Yarwiyani anhu. Kalau nak kira, kalau betul-betul ada ni anak cucu orang yang mulia, semestinya ramai orang yang mengetahuinya. Tiba-tiba ia hanya diketahui oleh Saif yang rugi ini. Saif yang rugi, yang miskin ini, miskin dunia akhirat kalau macam ni. Sebab apa? Kalau betul-betul seorang sahabat tu mesti dia ramai. Tapi dia buat cerita tentang Abu Dhar kan. Syiah buat cerita tentang Abu Dhar ni, cerita apa? Iaitu dia mati keseorangan, jauh, sebab dibuang negeri oleh Sayyidina Uthman. Inilah Syiah kata jahat Sayyidina Uthman ni, apa dia hantar Abu Dhar pergi ke luar bandar lah, tak ada orang, dia dengan isteri dia saja. Rabadah itu, di Rabadah. Jadi bila dia mati tak ada orang, isteri dia terpaksa kena lambai kain. Orang yang lalu daripada jauh tak apa pergi situ. Barulah orang boleh menguruskan jenazah dia. Kesian kepada Abu Dhar. Dia dipinggirkan, dipencilkan oleh Sayyidina Uthman. Ada pula yang kata dia, Sayyidina Uthman pukul lah dia, perintahkan supaya pukul sampai pecah perut dia. Macam-macam cerita. Jadi kalau kita fikir kita dia orang yang ada asas sedikit lah, Sayyidina Uthman ni menantu Nabi, ahli syurga begini ke caranya? Sebab apa? Sebab kononnya Abu Dhar mengajar, kata manusia tak boleh memiliki harta, tak boleh memiliki harta benda. Dia ada hanya untuk hari ini saja, tak boleh simpan untuk besok. Itu haram. Itu kanz yang diharamkan dalam Quran, tak boleh simpan. Kalau simpan, neraka jawabnya. Katanya Abu Dhar mengajar benda macam tu. Ya, kalau kita terima Abu Dhar ni memanglah terkenal seorang sahabat yang zahid. Kalau kita terima dia ajar kita, memang ada pun hadisnya, itu pendapat peribadi dia, apa yang dia faham. Kita tak boleh pakai untuk memahami Islam ni seorang sahabat saja, yang mana sahabat itu tidak disetujui oleh sekian ramai sahabat yang lain. Tak boleh pakai begitu. Silap tu kalau macam tu. Tapi dalam masyarakat kita ni kadang-kadang dia suka ada seorang saja sahabat, yang lain-lain tak pakai. Dia nak pakai juga yang ini satu fashion masyarakat yang tak kena juga ni cara faham.
Misalnya bukti boleh baca Quran dekat kubur, sampai pahala kepada si mati. Tengok Ibnu Umar pesan suruh baca. Pada hadis tu tidak sahih pun. Ibnu Umar suruh pesan. Pada kenapa sahabat-sahabat lain tak ada buat macam tu? Dia tak tanya dah tu. Dia yang sesuai dengan tradisi dia, amalan turun-temurun dia cuba cari. Satu pun dia nak pegang. Padahal yang satu tu bukan sahih pun. Cuba tengok. Kan dalam masyarakat kita ni pun ada. Masyarakat kita ni pun ada. Jadi sepatutnya tidak begitu. Kalau ia pun, itu sahabat-sahabat dah tak benar dah. Dia mengajar. Sebab apa? Dia merosakkan image Islam. Itu silap faham dia lah. Bagi sahabat-sahabat lain menganggap itu silap faham. Abu Dhar tak boleh pakai, jangan benarkan dia. Kalau dia mengajar nanti, nanti rosak masyarakat Islam, umat Islam. Jadi tak ada kemajuan lah, tak ada tamadun. Macam mana kita nak menghadapi musuh-musuh? Itu kata sahabat-sahabat yang lain. Lalulah Sayyidina Uthman suruh dia pergi ke Rabazah. Rabazah itu perkampungan yang besar, orang buat berjemaat pun ada di situ, cuma tak benarkan dia mengajar. Bukan tak ada orang, langsung dia mati sendirian sehingga isteri dia terpaksa kena pergi kimpahkan kain, panggil orang pergi semayangkan jenazah Abu Dhar. Bukan begitu, tak benar itu. Ibnu Khaldun mengatakan ini salah, tak betul, penyelewengan dalam sejarah. Semua ni direka untuk memburuk-burukkan pemimpin semasa khalifah. Padahal itu Khulafaur Rasyidin. Dan macam-macam fitnah orang buat terhadap Sayyidina Uthman. Jadi ini cerita, dia kata patutlah kalau tak ada orang tahu, Saif seorang tahu. Sebab orang tak pergi pun, Abu Dhar duduk terpencil. Kalau kita berdalaman kan, jauh, dia seorang dengan isteri dia, jadi tak ada orang lain. Jadi patutlah kalau orang lain tak tahu pun, hanya yang tahunya anak dan cucu dia sahaja. Patutlah kalau begitu. Orang kata begitulah. Tapi ini semua ni karut. Ini semua karut. Tak benar begitu. Sebab apa? Satunya Saif bin Miskin ini tak boleh pakai talif. Yang keduanya Muntasir dan Umarah ni, anak dan cucu Abu Dhar ini majhul. Takkanlah anak sebesar orang macam Abu Dhar itu tidak diketahui dalam sejarah. Ni orang-orang yang ahli dah ni buat penyelidikan, bukan kita orang yang biasa-biasa. Mereka tak tahu. Mereka kata ni majhul. Majhul ni mana sesuatu yang dia ada-ada. Kalau majhul zat, mana orang tak tahu pun, tak wujud pun. Macam mana nak tahu? Dah tak wujud. Cerita yang dia ada-ada saja, nama yang dia ada-adakan sahaja. Agaknya macam Pak Pandey lah dalam cerita dongeng Melayu tu kan. Pak Pandey ni sebenarnya ada ke? Wujud ke? Satu orang. Itu cerita saja yang dibuat-buat. Baiklah. Seterusnya, yang ketiga, Ali bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atat ala ummati 380 sanatan faqad halat lahumul uzbah. Ini silap lah kan, tak jadi masalah silap hadis maudhu' ni kan. Itulah sebenarnya yang wattarahub, sebab tarhibul ain maknanya kan. Itulah sebab saya kata kalau hadis maudhu' ni banyak sangat. Kalau kita nak kritik dari sudut bahasa dia saja pun sudah memadai dah. Dari segi bahasa dia sudah menunjukkan kepalsuan dia. Kalau hadis yang sahih, dia tidak macam itu sifat. Bahasa dia kuat, kukuh. Ini tidak tarahub. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba tahun 380 kepada umat. Tadi tahun 60 begitu, ni tahun 380 pula. Jadi macam-macam lah ada tu kan. Semuanya nak melemahkan umat Islam di setiap masa tu.
Bila dia, zaman kita ni akhir zaman dah, tak ada kebaikan. Macam kita sekarang ni lah, orang selalu kan sebut kita akhir zaman dah, bukan boleh percaya sangat. Semua tak ada dah kebaikan. Kita duk kata begitu. Padahal kiamat tak tahu di mana lagi. Apabila tiba tahun 380 kepada umatku, halallah kepada mereka hidup membujang. Ini kan galakkan supaya membujang. Mana-mana hadis yang menggalakkan, yang memuji, menyebut elok, membujang, hidup bersendirian tanpa berkahwin, membujang, itu maudhu', karut semua. Itu ingat itulah, ingat kalau hadis ni cerita kalau membujang ni baik, mudah, tak ada satu pun yang sahih. Mereka halallah kepada mereka hidup membujang dan bertapa di atas puncak gunung-gunung. Jadi halal. Sesoalan yang sebelum itu tak halal lagi, lepas tu halal. Dalam keadaan itulah halal. Ini tak betul lah macam ni. Tak betul. Ibnul Jauzi dalam kitab dia ni Al-Mawdu'at, dia ada bab ni, bab membujang dan hidup dengan cara hidup kependitaan selepas tahun 380. Ada khusus dia buat tajuk. Kemudian dengan sanad dia bukan main panjang je, tengok sanad. Dalam sanad ini ada Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Diseret orang tu, orang ni ditarik, orang tu, orang ni bukan sahabat saja, di kalangan ulama-ulama pun kena juga. Sebab apa? Sebab kalau nama-nama ni, nama-nama tidak popular kan, tak laku. Jadi dia guna nama-nama orang ni. Kan Al-Hakim, jadi Hakim tu pengarang Mustadrak tu guru kepada Baihaqi. Ni Baihaqi ambil daripada dia. Ni ambil daripada dia. Ambil daripada Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim, dan seterusnya. Tapi yang bermasalah dia ada di celah-celah tu lah. Bagi orang yang tak tahu ilmu rijal, penat lah dia. Sekali tengok ni, okey, ni bagus ni, ni bagus lah. 3 tengok letih lah, tengok kitab, tutup lah kita. Tak bertemu yang seorang tu ada di atas. Kalau kebetulan kena tak apalah, kalau tak kena macam mana? Penat lah. Penat. Jadi orang-orang yang bekerja ni, dia dah tahu dah, dia tahu biasanya di mana. Dia sudah agak biasanya di mana, generasi mana. Banyak mereka-mereka ni. Dia boleh agak ni, dia tekan situ. Tidak buat masa banyak lah. Tidak buat. Kalau tidak, kita nak ambil misal, bayangkan macam ni kan, panjang ni, Zahir bin Tahir ni siapa? Cek dulu. Lepas tu cek yang kedua pula. Rupanya ni Imam Baihaqi ni. Bukan banyak orang hebat, jadi bagus. Tengok ni nak sampai ke sini berapa banyak ni kan. Tetapi ikut mana-mana pun ni, ini sanad yang mengarut juga. Sanad yang mengarut juga. Cuba kita tengok ni. Saya dah garis itu. Daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda. Macam itulah. Lepas tu apa ni Ibnul Jauzi kata, ini adalah hadis maudhu'. Ibnu Adi berkata, Sulaiman bin Isa yad'ul hadis. Abu Yahya Al-Khurasani, Sulaiman bin Isa ini yad'ul hadis, mereka hadis. Jadi mereka hadis. Jadi kita kena ada ni. Maknanya kitab-kitab ni, Ibnu Adi, siapa? Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, Ibnu Adi. Ni apa ni, tokoh-tokoh tentang ilmu dalam ilmu rijal. Kita kena tahu Ibnu Adi, kena tahu Uqaili, kena tahu banyaklah. Bukan apa ni, Mizanul I'tidal sahaja. Kadang-kadang ada dalam Mizanul I'tidal, kena tengok kitab lain. Ini satu kerja pula. Nak cek ni perawi-perawi ni. Jadi bila ada satu orang saja dalam sanad itu sudah memadai. Sudah memadai untuk kita hukumkan hadis itu maudhu'. Apalagi kalau kita tengok dari sudut dirayahnya, Nabi SAW sendiri kahwin ke tidak? Bukan setakat kahwin,
9 orang kahwin. Nabi SAW sendiri. Orang lain boleh 4 saja, dia 9. Macam ni ke orang yang anti kepada perkahwinan, orang yang menggalakkan hidup membujang, begitu ke? Dan berapa banyak hadis-hadis yang memuji orang-orang yang berkahwin, dan itu termasuk dalam sunnahnya. Orang yang tak suka kepada sunnahnya, bukan umat dia, sampai tak mengaku. Dan berapa banyak lagi hadis-hadis sahih yang lain. Dalam Quran, macam mana Allah SWT gambarkan Nabi-Nabi dengan anak-anak dia, anak-anak cucunya. Lepas tu manusia ni Allah SWT buat untuk ramai. Untuk ramai. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa makna ta'aruf? Dan banyaklah lagi yang lain-lain dalam Quran, dalam hadis disebutkan puji ni, perkahwinan, puji kehidupan berkeluarga, suami isteri, mawaddah warahmah, apa semua tu, itu semua ada dalam Quran. Dan takkanlah yang ada dalam Quran macam tu tiba-tiba ada hadis yang bercanggah dengannya. Yang tu kuat, yang ni pula lemah, yang ni pula mengarut, ya? Yang ni pula mengarut. Jadi sama sekali kita tak boleh pakailah. Lepas tu dalam kitab yang lain, sebenarnya kitab-kitab tentang hadis maudhu' ni banyak juga. Ia ditulis dari semasa ke semasa. Sentiasa ada ulama yang menulis tentangnya. Termasuklah ini Al-Lu'lu'ul Marsu' fi ma la asla lahu au bi aslihi maudhu'. Ini kitab baru. Jadi daripada dulu Ibnu Adi tu yang lama, sampai sekarang ni ada orang-orang yang sambung kerja ni. Inilah hadisnya. Hadis idza atat ala ummati 360 sanah faqad halumat, ini silap ni, halat sepatutnya, lahum al-uzba wat tarahhub. Ini betul. Ala ru'usul jibal maudhu'. Ini maudhu'. Bal qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahkan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ahadith madhil uzubah kulluha batilah. Ingat ini. Hadis-hadis yang memuji menyebutkan elok kehidupan membujang, semuanya karut. Ibnul Jauzi antara orang yang buat usul-usul macam ni. Dia buat usul macam ni di dalam kitab dia Al-Manarul Munif. Di ujung tu dia sebut secara umum lah, kalau hadis-hadis macam ni tak ada satu pun yang sahih. Tapi dia tidak buatlah 99 macam kita ni kan, kemudian bincang dengan detail halus. Tak ada, dia sebut gitu ya. Tapi dia tu kan tokoh pakar, dia sebut gitu pun sudah cukup tu. Hadis-hadis madhil uzubah, puji kehidupan membujang, kulluha, semuanya batilah, karut. Bila karut palsu lah, karut palsu sama. Itulah antara hadis-hadisnya. Antara hadis-hadisnya seperti yang kita lihat tadi. Kemudian kalau kita dari sudut dirayahnya, kita boleh tengok di sini satu percanggahannya dengan Quran. Dalam Quran puji kehidupan berkeluarga. Nabi-nabi hidup berkeluarga, kecuali seorang dua saja yang tidak berkeluarga. Kan? Dalam sejarahnya seorang dua saja yang tidak berkeluarga. Yang lain-lain boleh dikatakan semuanya berkeluarga. Bukan sekadar berkeluarga, ramai pula isterinya itu. Ini semua menunjukkan tak ada halangan untuk menghampirkan diri kepada Allah bagi orang yang berkeluarga, orang yang ada anak isteri. Nabi-nabi pun, kalau nabi-nabi pun ada, maknanya benda tu tentulah halal, tentulah benda tu baik, bukan sekadar halal sahaja. Ini dari sudut dirayah, kita kena fikir begitulah. Dalam Quran pula puji ya. Dalam hadis yang sahih, berapa banyak hadis-hadis yang sahih sampai Nabi tak mengaku umat kepada orang yang tak suka kepada sunnahnya. Dan perkahwinan itu adalah sunnah. Jadi bila benda-benda ni ada bercanggah, itu dari sudut dirayahnya kita boleh tolak dengan mudah.
kita boleh pastikan bahawa ini hadis maudhu', hadis yang mengaruh. Sebab apa? Hadis sahih dia bercanggah dengan hadis yang sahih. Dia sudah jadi mungkar. Kalau ada hadis-hadis seperti ini ada dan sahih, katakanlah sanad dia, maka dia jadi syadz. Itu kaedahnya. Sanad saja sahih, tapi kandungannya bercanggah dengan sekian banyak ayat Quran dengan hadis yang sahih, itu jadi syadz. Syadz hadis dhaif juga pada hakikatnya. Sebab takrif hadis sahih yang hadis yang sanadnya bersambung-sambung dengan riwayat orang adil, dengan riwayat orang dhabit tanpa ada syudzuz. Syadz. Syudzuz maksudnya ia tidak bercanggah dengan yang lain, sekian banyak yang lain. Ayat Quran ke ataupun hadis yang sahih ke tidak bercanggah dengan itu. Kalau tidak ayat Quran, hadis sahih saja pun sudah memadai dah. Sudah jadi syudzuz. Dan tidak ada illat. Illat tu illat lah. Tidak ada illat. Sebaran illat. Tidak ada. Kalau ada illat ikut mana-mana pun. Illatnya macam mana? Menyebabkan Rasulullah tu dipandang zero. Illat tu. Menyebabkan sahabat ni dipandang zero. Illat tu. Macam tadi. Illat. Iaitu Sayyidina Uthman akan dipandang zero. Dipandang zalim. Itu illat tu. Yang seumpama itu kalau ada dalam riwayat yang sanadnya sahih, itu dipanggil dhaif juga. Sebab ada syadz ataupun ada illat. Kalau yang illat tu ma'lul, berillat. Itulah caranya. Lepas tu kita tengok pula majoriti umat Islam daripada dulu sampai sekarang, yang alim-alim dari kalangan sahabat, tabi'in sampai sekarang ni, siapa yang pakai ini? Itu dirayah lah tu. Umat Islam yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah pakai ke? Tak pakai. Itu dirayah lah tu. Tak payah tengok sanad. Tak payah tengok sanad. Begitu. Jadi itulah antara sudut dirayah. Kalau tengok dari sudut riwayat, yang macam yang kita sebut tadi lah, yang mereka ni sebut adalah sudut riwayat. Ada orang ni ada Saif bin Miskin, ada orang ni adalah perawi pendusta dan sebagainya. Itu dia mengesan sanad dia. Dia tengok dari sudut riwayat. Mana dari sudut riwayat pun tak ada nampak sahih, dari sudut dirayah pun tak ada sahih. Bermakna ini semua cerita mengaruh, tak ada kaitan dengan Islam. Bahkan ia kita kena anggap sesuatu yang satu percubaan untuk merosakkan imej Islam. Itu sebenarnya. Walau bagaimanapun seperti kita sebut tadi, ada segelintir manusia yang terpengaruh dengannya, yang menjadi mangsa kerananya, sehingga mereka tu jadi mengkasihkan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak berkahwin. Dan biasanya yang macam ni sama ada ajaran sesat, terlibat dengan ajaran sesat, ajaran salah, ataupun kalau ada sufi. Dengan sebab itu kena beringat sangatlah. Tapi kadang-kadang orang sufi ni dia marah kita tegur gitu kan. Yang sebenarnya kita tegur tu yang salah, itulah yang salah. Kalau dia tidak salah, kita apa? Tak perlu terasa apa-apalah kan? Tak perlu terasa apa-apalah. Yang macam tu betul kah? Jadi kalau kita tengok orang-orang sufi sendiri pun yang betul-betul, mereka pun kahwin. Jadi ini semua menolak cerita yang karut ini. Cerita yang karut ini pengaruh, kalau kita tengok sejarah, dari sudut dirayah lah, pengaruh agama lain. Dalam agama lain memang ada lah. Sama ada Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, memang ada. Memang menyanjung tinggi orang yang tidak berkahwin, tidak berkeluarga. Jadi seseolahnya ini pengaruh itulah nak bawa masuk ke dalam Islam untuk merosakkan Islam. Jadi saya rasa hari ini setakat itulah dulu ya. Setakat itulah. Wallahu a'lam. Jadi ini usul ke-42. Wallahu a'lam. Ada apa-apa kemusykilan? Kisah Juraij. Adakah dia disebutkan sebagai ahli ibadat
Bagaimana kesahihan? Itu sahih. Itu ada dalam hadis yang sahih kan. Tapi dia tu di kalangan umat dulu, bukan umat Muhammad. Maknanya syariat. Ada, boleh kita terima lah. Tapi kalau sampai tak kahwin langsung, itu dalam Quran dah sebut lah kan. Warahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah kalau melampau itu sampai menganggap kahwin jadi jauh daripada Allah, tak boleh dekat dengan Allah, itu bid'ah dalam ajaran dulu pun. Kalau sampai begitu. Tapi jadi ahli ibadat itu sekadar itu boleh lagi. Boleh lagi. Dan tidak terbukti di situ bahawa Juraij ini sampai akhir tak kahwin. Tak jelas itu. Cuma ada seketika dalam kehidupannya. Dan dalam hadis banyak disebutkan dalam konteks seseorang yang tidak jaga hati ibu dia. Hati ibu dia kena jaga. Maknanya dalam konteks hadis tu disebutkan begini, mana kita yang orang Islam ni mesti kena tahu hak Allah, hak mak ayah kena tahu. Kalau kita bersolat, ibu panggil, kita boleh jawab dengan cara dia lah yang kita maklumkan, subhanallah, Allahu akbar misalnya. Jangan, itu satu contoh ahli ibadat yang tak ada pengetahuan. Itu sebenarnya kisah Juraij itu, yang tidak cukup pengetahuan agamanya. Sebenarnya itu pun, tapi dia bagus, dia orangnya bagus. Ada juga kesilapan dia tu. Sepatutnya terutama zaman dahulu memang boleh pun bercakap tu semasa beribadat tu. Bahkan dalam Islam pun di peringkat awal dalam solat ni boleh lagi bercakap. Apa lagi kalau sebelum itu. Tapi dia tidak, sebab terlalu nak jaga ibadat dia. Sebab itu ahli ibadat dia kena tahu hukum juga. Kalau tak tahu hukum, jadi macam itulah. Sehingga mak dia tu terkeluar kata-kata. Jangan dia mati, mintalah dengan Tuhan, jangan dia mati sebelum dia melihat muka pelacur. Jadi masing mulut ibu dia tu berlakulah kepada dia itu cerita ni. Sebab dia, mak dia suruh buka pintu, panggil dia tak jawab. Sebab dia tak jawab, sebab dia sedang kira-kiranya bersolat lah. Di situ tak kena. Dalam hadis biasa disebut untuk nak cerita tak kena. Begitu. Bukan begitu cara beribadat. Jadi nak jadi ahli ibadat pun kena ada pengetahuan. Kalau tidak, terutamanya berkait dengan ibu kita, masin mulut dia, orang kita kata masin mulut kan, masin mulut dia kena kita, teruji kita, terfitnah lah kita. Jadi Juraij itu pun begitulah pengalaman. Itu maksudnya. Ya. Ada lagi yang lain? Ada kalau kaki kata dia bila hati ada. Yalah, anak sendiri ni mana lebih baik daripada anak angkat kan. Tentu sekali anak sendiri itu lebih baik. Macam kita lebih yakin anak orang lain ke anak kita. Tentu kita lebih yakin dengan anak kita sendiri. Kalau anak angkat macam-macam ceritanya, banyaklah yang kita dengar sendiri pun banyak kan. Kadang-kadang tidak berbaloi, sebab bukan darah daging kita. Kalau dia seorang yang pintar, yang cerdik, anak angkat macam-macam lagi, bukan semestinya, sebab bukan darah daging dia, taklah cerdik macam dia. Kita tengok dari sudut tu pun dah tak kena. Dah tak kena. Nak mengambil anak angkat pun dalam Islam bukan salah, boleh ambil. Bahkan digalakkan juga. Nabi SAW sendiri pun ada anak angkatnya. Tapi janganlah sampai tak ada anak sendiri. Kalau boleh lah, kalau tak boleh lain cerita. Kalau tak boleh, yalah, pilihlah mana-mana yang lebih baik. Ikut mana-mana pun menanggung orang. Bagi belanja kepada manusia itu lebih baik, bukan bagi belanja kepada anak anjing. Itu lebih baik, pelihara anak anjing lebih baik. Itu sudah jauh salahnya. Gitulah. Setakat itulah dulu ya hari ini. Allahu a'lam.